Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi, di mana kita akan berkongsi, membaca dan meneliti serta menghayati daripada kitab Al-Adhkar Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita bermula, marilah sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan, saya nampak di ruang komen ada Kak Zimah Don, kemudian Zaliha Hardi Sohaim, Zaliha Kamaruddin, Hardi Sohaimi, Hashimah, Ija Rahman, Mazna Ahmad, Gali Spirit, Elvira Fauziah, Norisa, Zainun Hadi, Rozia Ma'arub, Aminah Hitam, Hashimah Osman, Farida Ismail, Gali Spirit, Tuan Nurahim, Habibah, Nurhayati Yahya, kemudian Abdullah Kamaruz Zaman, Siha Cika, Ummi Zayhadi, Rohani Abdul Jalil, Zahara Aliyah, Samsarina, Safia Sapian, Fauzan Muhammad, jelas daripada Alam Damai, terima kasih. Razali Muhammad Nurdin, kemudian Aisyah Uthman, Wan Ismail Wan, Bunga Lawang, Nur Azzah, M. Nasi, Habibah, Nurul Hidayat, Faridah, Laila Khalid, Amida Rauda, Raja Asia. Ada nampak gambar SpongeBob kat sini, macam-macam, dan sahabat-sahabat yang lain. Ahlan semua, kita berjumpa pada petang ini pada siri yang ke-122, syukur Alhamdulillah, dan kita telah tiba pada muka surat 171 pada bab yang pada riwayat yang ke-212. Riwayat 212 masih lagi pada tajuk zikir pagi dan petang. Lalu mohon sahabat-sahabat catat di ruang komen, bantu catat. Saya harap suara saya adalah jelas, sebab so far ramai yang kata jelas, tak ada lagi yang kata sangkut-sangkut ataupun tak jelas. Lalu saya harap suara saya adalah jelas, dan mohon sahabat-sahabat catatkan muka surat 171 riwayat 212 berkenaan dengan tajuk zikir pagi dan petang daripada kitab Al-Adhkar Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, lalu warawaina, dan kami meriwayatkan dalam kitab At-Imam Tirmizi. Daripada siapa riwayat ini? Daripada Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Thauban adalah salah seorang daripada maula Rasulullah, salah seorang daripada hamba yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merdekakan. Lalu dalam kitab Imam Tirmizi daripada Thauban, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Nabi SAW? Man qala hina yumsi. Apa kata terjemahannya? Ini bukan lagi doa, ini belum lagi doa. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang pada waktu petang mengucapkan. Apakah doa zikir yang diucapkan? Jom sama-sama sahabat baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
Lalu barang siapa yang mengucapkan ini, lalu dalam sebahagian riwayat disebut Nabiya, nanti kita akan baca dalam sebahagian riwayat disebut Rasulah, dan Imam Nawawi punya pandangan bagus untuk digabungkan kedua-duanya, lalu kita baca Nabiya wa Rasulah, gabungkan kedua-dua. Tapi dalam riwayat ini kita nampak ianya adalah Nabiya. Apakah perkataannya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Lagi sekali kita baca. Raditu. Kebanyakan sahabat dah hafal doa ini, saya pasti. Bahkan daripada zaman sekolah lagi kebanyakan dah hafal. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis riwayat Thauban ini, barang siapa yang membaca ini pada waktu petang, maka sabda Nabi, kana haqqan 'ala Allah an yurdiyah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah menjadi hak ke atas Allah untuk meridainya, untuk meridai akan orang yang membaca ini. Apakah terjemahan zikir yang kita baca sebentar tadi? Jom kita lihat terjemahan. Lalu sabda Nabi SAW, barang siapa membaca ini, raditu, aku reda, billahi Allah, Rabba sebagai Tuhanku. Kata para ulama hadis, antaranya Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Futuhatur Rabbaniyah, kata Imam Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, maksud dengan ucapan yang seseorang itu reda Allah sebagai Tuhan, apakah maksudnya? Dia reda dengan segala ketentuan dan segala tanggungjawab yang Allah telah berikan kepadanya. Segala perintah yang Allah suruh dia, segala larangan yang Allah larang dia, dia reda. Lalu ini menunjukkan sifat hamba, menunjukkan sifat taat kepada Allah yang Esa. Lalu pada waktu itu dia mengulangi ikrar itu, raditu billahi rabba, aku reda Allah sebagai Tuhanku. Apakah maksudnya? Daripada segala ketentuan yang Allah telah tentukan, sama ada dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk ujian. Dan juga maksudnya raditu billahi rabba, aku reda Allah sebagai Tuhanku, maksudnya daripada sudut perintah-perintah, maka dia mesti ikut, dia akan ikut. Daripada sudut larangan, dia akan tinggalkan. Itulah maksud daripada raditu billahi rabba, kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala. Wabil islami dina, dan aku reda Islam sebagai agamaku, sebagai din pegangan aku. Lalu apakah maksud reda Islam sebagai agama dia? Maksudnya pada waktu itu dia akan mengikut ajaran Islam, dan walaupun pada waktu itu adanya da'iyah, adanya ajakan untuk mengikut ajaran yang lain, dia tetap akan mengikut Islam. Pada waktu itu dia bukan ikut logik. Logik saya mengatakan ajaran tu lagi bagus daripada Islam. Logik saya mengatakan bahawa Islam sepatutnya begini, al-iyadzubillah, berbanding dengan ajaran Nabi SAW. Tidak. Lalu dia mengaku apapun Islam adalah ajaran yang dia reda. Dan kalaulah ada sesuatu hukum yang dia tidak faham hikmahnya, dia tetap akan buat dan ikut, kerana itu adalah kehendak Allah dan ajaran baginda Nabi SAW. Jangan kita pada waktu zaman yang sedang mencabar ini, kita lebih banyak ikut logik kita, akal kita, dari otak kita untuk memahami agama. Lalu pada waktu itu kita pilih benda yang mana akal kita boleh terima, kita buat. Benda yang mana akal kita tak faham dia punya perintah, kita tinggalkan. Dan itu adalah sebenarnya mengikut nafsu. Lalu sebab itu kita mengatakan, kita berikrar, raditu, aku reda bil Islam, dengan Islam itu sebagai agamaku, pegangan hidupku. Wa bi Muhammad, dan aku reda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabiyya, sebagai nabi. Lalu reda dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, reda, terima dengan tunjuk ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu ini adalah ikrar yang mana sabda Nabi SAW, barang siapa yang membacanya pada waktu petang, maka pada waktu itu adalah menjadikan Allah akan redha dengan dia. Lalu di sini riwayat Imam Tirmizi ini ada sedikit pertikaian pada sanadnya. Namun kita akan baca kejap lagi, kata Imam Nawawi tidak menjadi masalah. Kenapa? Sebab riwayat ini ada dalam kitab-kitab hadis yang lain. Lalu riwayat Imam Tirmizi yang asalnya dhaif akan menjadi sahih li ghairihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jom kita lihat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam sanadnya, iaitu dalam sanad yang mana terdapat perawi, Imam Tirmizi. Dalam sanad Imam Tirmizi terdapat perawi yang bernama Sa'ad ibnu Marzuban Abu Sa'ad Al-Baqqal Al-Kufi. Siapakah beliau ini? Beliau ini adalah hamba kepada sahabat Nabi Huzaifah ibnul Yaman. Zaman tersebut, para sahabat mereka banyak mengajar ilmu mereka kepada para hamba. Sebab hamba ni sentiasa dengan mereka. Dulu hamba yang dimiliki oleh para sahabat, bukan semua para sahabat gunakan untuk khidmat mereka. Tak. Ada banyak hamba yang para sahabat guna untuk ambil ilmu daripada para sahabat. Contohnya siapa? Contohnya macam Abdullah bin Abbas, ada hamba yang mana pada waktu itu bernama Taus, dan ada beberapa hamba yang lain yang tugasnya, kerjanya hanya belajar daripada Abdullah bin Abbas. Begitu juga Uthman bin Affan, ada hamba yang beliau miliki yang kerjanya hanya belajar hafal daripada Uthman bin Affan. Begitu juga Abdullah bin Umar. Maka pada waktu itu antara hamba yang terkenal adalah hamba kepada Abdullah bin Umar, iaitu Imam Nafi', yang kemudian dia menjadi guru rujukan dalam fiqh, dalam qiraat, dalam bahasa Arab dan juga dalam ilmu hadis. Antara hamba yang terkenal adalah hamba kepada Abdullah bin Umar, Nafi'. Lalu sebab itu kita nampak kemudian hari, maka ilmu-ilmu agama banyak pada waktu itu disebarluaskan oleh hamba-hamba yang telah dimerdekakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu para sahabat pada waktu itu, hamba mereka pun, mereka pada waktu itu sampaikan ilmu mereka kepada para hamba mereka. Kita kadang-kala anak bukan hamba, bukan pekerja, anak sendiri pun kita tak share ilmu yang kita ada. Anak sendiri pun kita tak kongsikan dengan ilmu yang kita ada. Kita tahu sesuatu, ilmu tu mati sampai kita, berhenti sampai kita. Kita tak share, kita tak kongsi dan kita tak teruskan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka kongsikan ilmu yang mereka ada, bahkan kepada hamba-hamba mereka. Bahkan Thauban pun adalah hamba Nabi SAW yang Nabi SAW telah merdekakan. Lalu sama juga di sini, Sa'ad ibnu Marzuban Abu Sa'ad Al-Baqqal Al-Kufi. Siapakah beliau? Kata Imam Nawawi, beliau adalah hamba kepada Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Menurut kesepakatan para ulama, ijma'. Tetapi Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menerangkan tidaklah pada waktu itu semua sepakat. Contohnya Imam Hafiz Ibn Hajar bawakan beberapa nama yang pada waktu itu mengatakan bahawa perawi Sa'ad Ibn Marzuban ini bukanlah dhaif. Apakah antara sebab beliau dhaif? Contohnya Abu Hatim menukilkan dalam kitab beliau, antara sebab Sa'ad ibnu Marzuban hamba kepada Huzaifah ibn Yaman ini dhaif, antara sebabnya kathirul waham. Dia ini terlalu banyak waham, terlalu banyak lupa, terlalu banyak kekeliruan pada riwayatnya. Fahishul khata', beliau ni terlalu banyak kesilapan dalam meriwayatkan hadis.
Lalu sebab itulah beliau dhaif. Namun seperti mana yang saya sebutkan bahawa Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala bawakan beberapa pandangan ulama terkenal mengatakan perawi ini adalah tidak bermasalah. Okey. Namun kata Imam Nawawi, perawi ini adalah seorang yang dhaif. Lalu kalaulah perawi yang bernama Sa'ad bin Marzuban ini dhaif, bererti riwayat ini dhaif. Imam Nawawi menyebut pada perenggan berikut, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih namun gharib daripada jalur ini, daripada tarik ini. Lalu bila Imam Tirmizi menyebut tentang jalur ini, bererti kata Ibnu Alam, adanya jalur-jalur riwayat yang lain, tarik yang lain yang boleh menjadikan hadis ini sahih li ghairihi. Dia dhaif asalnya, tapi bila ada sokongan, ada dokongan, ada pada waktu itu bantuan daripada riwayat-riwayat yang lain, hadis yang dhaif boleh menjadi sahih li ghairihi. Sebab itulah Imam Nawawi sebab itu kata Imam Tirmizi, mungkin hadis ini sahih pada riwayatnya daripada jalur yang lain. Lalu sebab itu kita nampak kenapa Imam Nawawi bawakan riwayat ini walaupun ada padanya riwayat yang dhaif, kerana Imam Tirmizi sendiri mengatakan riwayat yang lain pada waktu itu ianya adalah sahih. Apakah contoh riwayat yang lain yang mengatakan hadis ini sahih? Kata Imam Nawawi, disampaikan juga oleh Abu Daud dan Nasa'i. Ini contoh riwayat lain yang Imam Nawawi bawakan bahawa riwayat ini adalah sahih. Lalu riwayat 213, adakah okey ataupun laju sangat? So far faham ke? Mohon maklum balas sahabat-sahabat. So far jelas ke? Ataupun faham ke apa yang saya kongsikan? Lalu bila cerita pasal sanad kadang-kala boleh menjadi keliru dan juga tak faham. Saya cuba untuk tak pergi detail. Kita cuba nak fokuskan kepada doa dan riwayat. Okey, faham, jelas. Ramai yang kata jelas. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu riwayat 213. Lalu Imam Nawawi, Imam Tirmizi sebut jalur ini adalah gharib, ada sesuatu pada sanadnya. Namun jalur yang lain hadis ini adalah sahih. Apakah contoh jalur yang lain, tarik yang lain, riwayat yang lain? Maka Imam Nawawi bawakan riwayat 213, disampaikan juga oleh Abu Daud dan juga Nasa'i. Lalu dalam riwayat Abu Daud ada dan juga dalam riwayat Nasa'i. Kata Ibnu Allan, riwayat ini ada juga dalam Mustadrak Hakim. Kata Imam Hafiz Ibnu Hajar, riwayat ini diriwayatkan juga oleh Imam Tabrani. Lalu boleh tambah Mustadrak Hakim dan Tabrani di situ. Daripada jalur yang lain, daripada tarik yang lain ataupun daripada sanad yang lain, dengan sanad yang baik, sanad yang mana tak ada pada sanad itu perawi yang sebelumnya, Sa'ad bin Marzuban rahimahullahu ta'ala, daripada seorang pembantu Nabi. Siapakah pembantu Nabi? Dalam riwayat ini ianya majhul, tak disebut nama, tetapi memandangkan ianya sahabat. Dan ada satu kaedah dalam ilmu hadis, majhul pada sahabat itu tidak menjadi masalah. Kalaulah bila disebut seorang sahabat Nabi dan tak tahu siapa sahabat itu, tak menjadi masalah. Kenapa? Sebab semua sahabat adalah udul, semua sahabat adalah pada waktu itu baik, adalah thiqah, adalah dipercayai. Maka siapakah pembantu Nabi ini? Dalam riwayat 213 ni tak disebut. Tapi bila kita lihat riwayat 212, kita nampak pembantu Nabi ataupun maula Nabi itu namanya adalah Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Nabi SAW dengan lafaz yang sama, bahawa Nabi menyuruh untuk membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Lalu disebut DSP hujan lebat dengan guru berdentum-dentum. Moga Allah menganugerahkan hujan yang bermanfaat, dan moga Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu menjadikan hujan itu bukan hujan yang membawa perkara yang tidak baik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Imam Nawawi, lalu kita dah nampak riwayat Imam Tirmizi yang di atas ada pertikaian pada sanadnya kerana pada waktu itu hamba kepada Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu adalah seorang yang majoriti para ulama mengatakan ada masalah pada hafalannya dan juga pada riwayatnya. Namun Imam Nawawi bawa juga riwayat ini. Kenapa? Sebab Imam Tirmizi sendiri menyebut riwayat yang lain adalah sahih, maka Imam Nawawi bawakan riwayat daripada Abu Daud, Nasa'i, Mustadrak Hakim dan juga Tabrani yang mana sanadnya tidak ada sebarang masalah. Sebab itu kata Imam Nawawi, dengan demikian dasar sahihnya hadis ini terpelihara dan jaga. Walillahil hamd, dan segala puji-pujian hanya untuk Allah. Kata Imam Nawawi, riwayat yang sama ini ada disampaikan juga, diriwayatkan juga oleh Imam Hakim Abu Abdillah dalam kitab beliau yang terkenal Al-Mustadrak ala Sahihain. Lalu apakah tujuan Imam Hakim tulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain? Mustadrak Hakim ini adalah Imam Hakim dia mengkaji syarat-syarat yang dibawa oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika mana menulis hadis dalam kitab mereka. Lalu kalaulah kita belajar Bukhari dan Muslim, kita boleh nampak Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ataupun Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj al-Kushairi an-Naisaburi rahimahumullahu ta'ala, mereka jelaskan apakah syarat-syarat untuk mereka masukkan hadis tersebut dalam kitab sahih mereka, dalam kitab jami' mereka. Maka pada kemudian hari datangnya Abu Abdillah al-Hakim, maka beliau kaji syarat-syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu beliau cari hadis-hadis yang bertepatan mengikuti syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, lalu dia kumpulkan dalam kitab beliau dan beliau berikan nama Al-Mustadrak ala Sahihain, iaitu hadis-hadis yang sahih mengikut syarat sama seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tak bawa dalam kitab beliau. Lalu itu adalah kitab Mustadrak Hakim. Tujuan kenapa ditulis? Sebab Imam Bukhari dan Imam Muslim memang tak pernah mendakwa pun bahawa dalam kitab mereka adalah semuanya, keseluruhan hadis sahih ada dalam kitab mereka. Mereka pada waktu itu tulis kitab ada tujuan tertentu juga, bukan nak mengumpulkan semua hadis sahih. Lalu sebab itu banyak hadis-hadis yang menepati syarat Bukhari dan Muslim tetapi tak ada dalam Bukhari dan Muslim, lalu dikumpulkan oleh Imam Abu Abdillah al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kata Imam Nawawi, diriwayatkan, disampaikan juga oleh Imam Hakim Abu Abdillah dalam kitab beliau yang terkenal bernama Al-Mustadrak ala Sahihain dengan ulasan sanad hadis ini sahih. Lalu Imam Hakim kata sanad riwayat 213 daripada Abu Daud dan juga Nasa'i, sanad itu adalah sahih. Riwayat Abu Daud dan selainnya menggunakan lafaz wa bi Muhammad Rasulah. Lalu macam mana kita nampak riwayat Abu Daud ada perbezaan perkataan Rasulah. Riwayat Tirmizi menggunakan perkataan Nabiyya. Sebab itu kata Imam Nawawi gabungkan supaya kita boleh mengamalkan kedua-dua riwayat. Oleh itu dianjurkan untuk menggabungkan dengan bacaan Nabiyyan wa Rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad Nabiyya wa Rasula. Gabungkan kedua-dua. Sebab ada riwayat kata Nabiyya sahaja, ada riwayat kata Rasulah sahaja. Tetapi kalaulah diringkas dengan salah satunya pun sudah mengamalkan hadis. Lalu ini adalah amalan yang ke-10 yang Imam Nawawi bawa untuk zikir pagi dan petang. Apakah dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Mustadrak Hakim dan juga Tabrani.
Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share dan kongsikan. Kita masih lagi pada tajuk zikir pagi dan petang. Ada masa beberapa minit lagi untuk maghrib, dan waktu selepas asar hari Jumaat adalah antara waktu mustajab yang saya baru kongsikan hadisnya selepas asar tadi. Lalu marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa pada waktu yang berbaki. Sebahagian tempat dah maghrib, tapi macam di Selangor belum maghrib lagi, marilah kita berdoa pada waktu mustajab. Dan saya mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk doakan ayah saya. Semoga beliau cepat sihat, dapat keluar daripada hospital dalam keadaan sihat dan juga afiah. Alhamdulillah, tadi lepas asar, abang saya dah keluar daripada Hospital Sungai Buloh, dah beransur sihat walaupun belum sepenuhnya, hanya tinggal ayah sahaja. Lalu moga-moga ayah juga dapat keluar dalam keadaan sihat. Begitu juga doa yang sama untuk semua sahabat-sahabat yang sedang diuji dengan wabak ataupun sebarang kesulitan. Moga Allah sembuhkan yang sakit, moga Allah permudahkan segala urusan yang mempunyai ujian ataupun sebarang kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa nanti jam 8.30 malam. Jam 8.30 malam selepas Isyak, saya akan ada buat perkongsian ringkas berkenaan tentang tajuk hijrah usahawan. Di Facebook page Azizan Osman saya akan kongsikan juga di sini. Lalu jemput join kepada yang berkelapangan dalam tempoh 20 ataupun 25 minit sahaja. Ianya berkaitan sirah tentang apa yang Nabi SAW buat di Madinah untuk membangunkan ekonomi umat Islam. Lalu jemput bersama, moga-moga bermanfaat insya-Allah.